Bismillahirrahmanirrahim. Min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'an wallahu huwas sami'ul alim. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini bersama adik-adik yang berada di rumah yang mungkin masih ada kelas. Kalau ada ruang untuk berehat sebentar, mendengar dan juga kita membaca, ya, memahami kepada isi kandungan Al-Quran. Kita memulakan minggu ini dengan sama-sama kita melihat kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tuan-tuan sihat sejahtera, dan bagi yang mungkin tidak sihat, kita doakan tuan-tuan sejahtera, diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pada halaman yang ke-120, ya, ada muka halaman ini, dan esok kita akan selesai dengan juz yang ke-6 sebagai satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ingin kongsikan. Sila share di Facebook masing-masing, maklumkan pada kawan untuk kita memulakan pengajian kita. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Bersama kita adalah Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, ya. Alhamdulillah kita memulakan hari ini Ustaz, ya, untuk sama-sama melihat penghujung bagi juz yang ke-6 surah Al-Maidah. Masih ada lagi beberapa puluh ayat. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi sebentar tadi, bersama dengan tuan-tuan yang penuh ceria pada hari ini, ya, meneruskan pelajaran kita. Sama-sama kita ingin menyimak kepada apakah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita pergi kepada sinopsis, ada satu soalan yang mungkin bagi tuan-tuan boleh jawab di Facebook masing-masing, ya, untuk kita dapat gambaran tentang halaman 120 ini, iaitu soalannya, apakah satu sifat yang dinyatakan dalam halaman ini merujuk kepada Nabi Isa dan ibunya Maryam? Apakah satu sifat, ya, yang ditunjukkan oleh Nabi Isa dan juga oleh ibunya Maryam dalam halaman ini? Satu sifat, ya, tuan-tuan boleh kongsikan sebelum kita melihat sinopsis kita pada hari ini. Mari kita sama-sama saksikan, iaitu pada halaman yang ke-71 ataupun ayat yang ke-71 kita akan melihat apakah sambungan daripada kesan apabila membunuh para nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu yang kita lihat. Dan kemudian kita akan melihat pada ayat 72 hingga 75 ideologi umat Masihi ataupun orang Kristian yang menuhankan Al-Masih
padahal baginda hanyalah seorang manusia yang menjadi rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat akhir pada halaman hari ini, pada ayat yang ke-76, kita akan melihat ideologi menyembah Tuhan selain Allah, bagaimana perkara ini perlu kita fahami agar kita dapat jadikan panduan apabila kita berinteraksi dengan rakan-rakan kita, sama ada yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan membaca ayat 71 hingga 73, dan yang belum lagi berkongsi di Facebook, sila kongsi tuan-tuan sekalian ni, ambil kesempatan untuk kita menyampaikan mengaut pahala pada hari Isnin yang berbahagia ini. Dan mari kita teruskan Ustaz, ayat 71 hingga 73. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita terus kepada muka surat yang ke-120, membaca terlebih dahulu sama-sama ayat 71 hingga 73. Moga-moga kita dapat membulatkan tekad kita, moga-moga akidah kita dimantapkan dengan pencerahan daripada ayat Al-Quran pada hari ini pada Fadil Ustaz sebentar nanti, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 71 hingga 73 daripada surah Al-Maidah, surah yang kelima di dalam Al-Quran. Dan apakah yang terkandung dalam ayat ini, ya, kalau semalam ataupun minggu lepas, ya, pada hari Jumaat kita sudah pun melihat kepada ayat 70 berkaitan dengan Bani Israel ini. Mereka ini telah diambil mitsaq, perjanjian kepada mereka, tetapi apa yang mereka buat ialah mereka mendustakan sampai ada yang membunuh pada pembawa mesej, kan. Orang bawa mesej baik, dia pergi bunuhnya, ya. Pasal apa? Pasal dia rasakan bahawa mesej baik ini mengganggu kepada kehidupan mereka sendiri. Jadi macam pelik ustaz, ya, orang buat baik dia pergi bunuh, kan. Dia kalau orang buat
tak baik ini kalau kena hukum denda tu okey, adalah sesuatu yang logik, tetapi ini yang berlaku, ya. Pasal apa? Pasal sebenarnya di sebalik semua perkara ini kita ada musuh kita, syaitan, yang tidak mahu kebaikan disebarkan pada seluruh dunia, ya. Yang kita doa pada Allah SWT, kitalah jadi ejen kebaikan. Kita share dekat Facebook, kita beritahu pada kawan dalam WhatsApp. Sebenarnya kita membuat kempen kebaikan itu adalah salah satu daripada tugas Rasul pada zaman dahulu, dan kita ingin terus mengikutinya. Pada ayat 71 Allah menyatakan, dan mereka mengira bahawa tidak akan terjadi apa-apa bencana pun terhadap mereka dengan membunuh Nabi. Mereka rasakan mereka tak ada apa-apa, Ustaz, ya. Betul. Mereka buat apa saja pasal mereka rasakan mereka adalah umat pilihan, nanti akhirnya masuk syurga. Kan, dia ada cara berfikir begitu, buatlah apa saja. Tetapi Allah menyatakan di sini bahawa sebenarnya kesan mereka buat begitu, fa'amu wasammu. Mereka menjadi buta terhadap pengajaran dan mereka menjadi pekak daripada peringatan. Mereka abaikan segala peringatan, tetapi Allah tetap memberi pertolongan pada mereka. Thumma taballahu alaihim. Allah tetap kembali kepada mereka, ya. Jadi apa maksud fa'amu wasammu ini, ya, ataupun apa kesan, kita ambil dulu fitnah, ya. Apa kesan fitnah, bencana? Mereka tak sedar, ya, bahawa bila mendustakan kebenaran, membunuh orang yang membawa mesej kebaikan, sebenarnya dia menyebabkan bencana demi bencana berlaku pada zaman itu. Zaman sekarang pun sama, Ustaz, ya. Kalau katakan ada kebaikan daripada seseorang, kita baca daripada Quran ada kebaikan, tetapi ada orang kata bahawa alah, Quran ni boleh ke menyelesaikan isu tahun 2020 ini, contohnya. Ada yang kata tak payahlah pakai Quran, asyik Quran. Kalau mendustakan, kesannya apa? Kesannya ialah kalau zaman dahulu itu bila membunuh, tiada pemimpin membawa kebenaran, ya. Bila mereka mendustakan, orang yang sepatutnya bawa kebaikan tak ada, maka mereka berpecah, mudah dijajah. Akhirnya Bani Israel ini dijajah oleh Firaun, dan kemudian mereka hilang keberkatan dalam negeri negara mereka. Sebabnya mereka nak masuk ke, lepas dah habis dengan Firaun pun, nak pergi ke Palestin pun berpusing-pusing 40 tahun, ya. Dan kemudian tanah menjadi gersang. Maksudnya ekonomi akan merudum. Kerana apa? Kerana mereka tidak bergantung kepada kebaikan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mesej itu juga mesej pada kita, Ustaz, ya. Maksudnya kalau dalam keadaan ekonomi kita dengan keadaan COVID-19, kita sebenarnya perlukan barakah daripada Allah untuk menangani isu ini, ya. Kalau semalam di Selangor paling tinggi, Ustaz. Betul. Ya, ingatkan di Sabah je selama ni, rupanya di Selangor. Jadi kita tak tahu dah, kan, nak buat apa ni. Kalau takkan nak tunggu PKPB, ya. Kalau Johor, Kedah mungkin dah hijau, takkan kita nak tunggu sampai 2-3 tahun lagi, ya. Dan perkara ini tidak dapat kita selesaikan hanya bergantung kepada diri kita sendiri, ya. Kalau kita nak menguruskan diri kita, Ustaz, ya, sampai ke bila pun kita tak mampu nak selesaikan. Tapi kita perlukan, kalau Allah cakap di sini thumma taballahu alaihim, Allah kembali kepada mereka, menerima taubat mereka bila mereka dah sedar bahawa kita ada masalah sekarang ini, ya. Tetapi apa yang berlaku bila dia dah dibantu oleh Allah, thumma amu wasammu kathirun minhum, kebanyakan daripada mereka itu kembali balik membutakan penglihatan mereka, memekakkan telinga mereka daripada mengambil pengajaran dan juga kembali kepada formula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah cakap kat sini, wallahu basirun bima ya'malun. Allah nampak apa yang mereka laksanakan, sama ada mereka degil tak degil, Allah nampak Bani Israel. Jadi itu adalah peringatan kepada umat Yahudi pada ayat 71, ya. Dan dalam hal inilah sebenarnya kita lihat umat Yahudi itu dia daripada diserang bangsa Babylon, dia bertaubat, kemudian Farsi pula yang serang mereka, kemudian mereka ditindas di Mesir, kemudian mereka masuk ke Palestin, naik dan turun itu. Syarat untuk naik itu adalah dengan taubat, Ustaz. Itu sebabnya tuan-tuan, kita di rumah masing-masing, saya, keluarga saya, tuan-tuan di rumah, kena pastikan kita ambil taubat itu sebagai amalan harian kita. Istighfar, banyak-banyak minta ampun kekurangan yang ada. Dosa banyak, kita kena minta. Pasal apa? Itu cara di mana Allah akan membantu rumah kita. Dan kalau katakan majoriti masyarakat di negara ini bertaubat, maka Allah akan beri kemenangan semula, ya. Kita nak menang menghadapi COVID-19 ini, sebenarnya tidak ada cara lain kecuali minta bantuan daripada pencipta COVID-19
COVID-19 tersebut. Baik. Kemudian Allah bawakan kepada kita pada ayat 72 tentang orang Nasrani pula, orang Kristian. Jadi kita kalau perasan dalam surah Maidah ini, umat Islam menang, jadi dia dah mula banyak berinteraksi dengan pelbagai agama, Ustaz. Ya, dan kali ini berinteraksi dengan cara menang, tetapi masih lagi diingatkan untuk jangan lupakan satu perkara penting. Kemenangan umat Islam kerana bertaubat. Macam mana kita nak sentiasa bertaubat apabila kita banyak mengajak orang ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran, maka ini juga yang perlu dilakukan kepada kemenangan. Dakwah perlu dilaksanakan, ajak kebaikan, cegah kemungkaran. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah mengiktiraf ataupun menyatakan sesungguhnya kafir bagi orang yang mengatakan Allah itu adalah Masih ibnu Maryam. Menariknya dalam agama Kristian ni ada yang cakap Allah itu adalah Isa. Ada yang kata Isa itu satu daripada tiga, Allah itu satu daripada tiga, macam-macam. Kita akan tengok. Nak ceritanya tentang agama Nasrani ini adalah agama buatan, ya, daripada asal agama tauhid. Wa qala al-Masih, ya. Berkatalah Isa berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Ini perkataan Masih, iaitu Nabi Isa. Ya Bani Israel, u'budullah rabbi wa rabbakum. Itu perkataan Nabi Isa. Ya. Jadi maksudnya apa? Tuhanku, Tuhanmu adalah sama. Nabi Isa bukan Tuhan. Innahu man yusyrik, sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, diharamkan daripada jannah dan ditempatkan di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah peringatan yang amat besar. Allah ingatkan wama lidzalimin min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan dapat ansar. Apa maksud ansar? Pertolongan. Selama ini orang Kristian dia merasakan bahawa Jesus, Isa adalah savior, penyelamat, ansar. Tapi rupanya no way, tidak ada. Ya, bila dah sampai ke sana nanti rupa-rupanya Nabi Isa tidak boleh menolong, hanya dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wama lidzalimin ini, maksud zalimin ini adalah daripada perkataan zum, Ustaz, ya, gelap. Gelap. Jadi bila orang mensyirikkan Allah, kegelapan yang paling besar adalah syirik. Dan bila gelap rasa stres, Ustaz. Jadi punca stres yang paling besar adalah syirik. Itu sebabnya dalam keadaan kita menghadapi cabaran ujian dalam hidup kita, kita jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah, kembali pada Quran, itu akan menenangkan. Saya yakin tuan-tuan yang berada di rumah baca Quran, dengar Ustaz Tirmizi baca bersama Ustaznya, dia menenangkan. Pasal apa? Pasal dengan kita baca Quran ini, kita bersihkan diri kita daripada syirik. Kita benarkan Allah berkuasa, Allah boleh selesaikan anytime, bila-bila masa. Tetapi kalau kita kata bahawa Allah, takkanlah kau tak boleh selesaikan, ya Allah, selesaikan jelas sekarang, apa nak tunggu-tunggu lagi. Contohnya kan, persoalkan Allah, bukan persoalkan kita, yang kena sentiasa bertaubat. Dan insya-Allah tuan-tuanlah yang kita akan ambil pelajaran. Salah satu cara taubat kita ialah kita kembali balik pada sumber asal kita, Quran. Itu sebabnya orang yang baca Quran dan cuba memahaminya, insya-Allah rasa taubat itu akan sentiasa muncul. Dan disambung lagi pada ayat 73, Ustaz, ya. Laqad kafaral ladzina qalu, sekali lagi Allah kata kafir kepada orang yang menyatakan Allah itu thalitsus thalathah, satu daripada tiga. Kalau kita perasan ayat 73 dengan ayat 72 bercakap tentang Kristian. Tetapi kalau yang 72 fahaman bahawa Al-Masih Isa itu adalah Allah, adalah Tuhan. Ya. Tapi ayat 73 Allah adalah satu daripada tiga. Dia memang susah nak tu. Dan Hamka dalam tafsirnya menyatakan macam mana dapat idea ini, kerana ada pengaruh daripada Trimukti ataupun Trinity, konsep dalam Brahma, dalam Hinduism. Ya, dalam Hinduism dia ada tiga, ya, istilahnya, iaitu saya dicatat di sini, Brahma sebagai pencipta, Vishnu sebagai pemelihara, Shiva sebagai pengatur dan penghancur alam. Sebenarnya Rasul menyampaikan bahawa Allah yang mencipta, memelihara dan menghancurkan, mengatur alam. Tapi dia asing-asingkan nama Allah itu, dan kemudian dijadikan tiga, kemudian dicampur-campur dengan konsep macam-macam, akhirnya jadilah thalithu thalathah, ya. Wama min ilahin illa ilahun wahid, bahawa sebenarnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jika mereka tidak menghabiskan, tidak berhenti daripada cakap perkara demikian,
perkara yang Allah nyatakan di sini apa? Tentu akan ditimpa kepada orang yang kafir itu azab yang amat sengsara. Ya, jadi Allah mengingatkan kepada kita jangan syirikkan Allah dan juga jangan, dia sebenarnya cara berfikir Ustaz ya. Cara berfikir maksudnya Nabi Isa hadir waktu itu tidak ada lagi agama Kristian. Dia lebih kurang 300 tahun selepas itu baru wujud agama Kristian, dibina oleh orang-orang pada waktu itu. Ya, ada yang cinta sangat Nabi Isa, diangkat sampai jadi Tuhan. Ya, itu pelajaran untuk kita. Zaman sahabat mereka kagum kepada Nabi Muhammad, mereka tidak angkat jadi Tuhan. Ya, kita pun sama juga. Kita sayang Nabi Muhammad, jangan angkat sampai jadi Tuhan yang boleh menyembuhkan. Ada juga orang kata Nabi Muhammad ni boleh menyembuhkan. Sebenarnya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad, ya, yang kita akan lihat lebih lanjut lagi pada ayat yang akan datang. Perkataan yang kita ingin lihat kali ini, mari sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan yang akan kita belajar bersama dan kita saksikan di atas skrin. Fatana, ya. Fatana, apa maksud fatana? Fatana ini maksudnya adalah ujian. Dalam Al-Quran ada 3 istilah ujian paling kurang. Fitnah, fatana yang tuan-tuan tengok kan, imtihan dan juga ibtila. Jadi fatana ini adalah ujian yang besar tetapi ia dekat di hati. Itu sebabnya bila bercakap tentang ayat 71, wahasibu alla takuna fitnah, ya, sebenarnya orang-orang Bani Israel dia rasa bahawa tidak ada bala besar, ujian besar yang akan mengganggu hati mereka dengan mendustakan kepada mesej kebaikan ataupun membunuh Rasul pada waktu terlepas sebelum itu. Tetapi sebenarnya Allah kata dengan sebab dosa syirik itu mereka menjemput azab yang sengsara, ya, dan itu yang kita akan belajar lagi selepas ini. Cuma kita berehat dulu Ustaz ya. Kita berehat, kita sambung balik selepas ini. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah zikir yang selalu kita amalkan selepas kita menunaikan solat fardu. Kita tegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala, kita pasakkan dalam diri kita tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu. Sebagaimana Ustaz sebut, sekutu ini, syirik ini adalah kegelapan, kezaliman yang paling besar. Inilah yang kita baca dalam solat kita, doa iftitah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Inilah yang kita kena, bila baca surah ini kita ni minta jauh daripada kesyirikan. Mereka golongan yang tidak bertanggungjawab ini, Nabi Isa ajar untuk sembah Allah, esakan Allah, tapi mereka mengadakan asas sekutu bagi Allah, menyebabkan berlaku kesyirikan. Inilah yang paling kita benci dalam hati kita, kesyirikan. Kita cintakan akan hidayah. Terima kasih kepada semua penonton-penonton yang terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Baik, kita nak sedikit belajar ilmu tajwid pada hari ini. Hari ini kita nak belajar tentang qalqalah, sambungan tentang qalqalah. Sebagaimana kata Imam Ibnul Jazari, qalqalatun qutbu jadid. Sifat qalqalah ini ada pada 5 huruf, iaitulah qutbu jadin. Ada 5 qutbu jadin, qaf, ta, ba, jim dan dal. Dan hari ini qalqalah kita nak sebut bahawa qalqalah ini dia terbahagi kepada 3 bahagian. Qalqalah terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra, dan yang ketiga qalqalah akbar. Sughra ni yang paling kecil lah, kubra yang pertengahan yang kuat, yang akbar yang paling kuat. Okey, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan qalqalah sughra ataupun kecil. Ia terjadi apabila huruf qalqalah itu, qutbu jadin tu, berada di tengah kalimah ataupun di hujung kalimah ketika bacaan wasal. Senang cerita macam ni.
bila ada huruf qaf, ta, ba, jim dan dal berada di tengah-tengah bacaan kita. Bukan kita nak wakaf pada huruf qaf, ta, ba, jim, dal, itu bila wakaf jadi lain, tak jadi surah. Bila berada di tengah-tengah kalimah ataupun di hujung kalimah tapi di tengah-tengah bacaan, bukan wakaf, maka berlakulah qalqalah surah. Contoh, huruf dal kita ambil dulu. Laqad kafara alladhina qalu, laqad kafara, laqad kafara. Tengok qalqalah dal itu, bagaimana dia mati. Yang kedua kita ambil contoh ba, min qablihi ar-rusul, qablihi. Yang ketiga jim, yauma yajma'u, yauma yajma'u Allahu ar-rusul. Keempat huruf ta, atfa'aha Allah, atfa'aha Allah, huruf ta. Yang kelima huruf qaf, minhum ummatun muqtasidah, muqtasidah. Itu qalqalah surah. Antara kesalahan yang banyak berlaku khususnya dalam masyarakat kita bila melantunkan qalqalah surah, mereka mengqalqalahkan seperti putus ayat itu. Contoh laqad kafara, mereka buat laqad kafara, laqad kafara alladhi. Lebih-lebih lagi ayat yang huruf qalqalahnya berada di tengah-tengah kalimah. Contoh yauma yajma'u, perkataan yajma'u itu satu perkataan. Apabila kita baca yauma yajma'ullah, seolah-olah perkataan itu jadi yauma yajma'ullah. Ini satu benda yang kesilapan kita memutuskan kalimah itu. Padahal itu qalqalah sahaja tapi boleh memutuskan kalimah itu. Contoh wa id wa, asal dia perkataan wa id wa'adna Musa, wa'adna Musa. So kita baca qalqalah wa id wa'adna, jangan wa id wa'adna Musa, seolah-olah perkataan tu wa id wa'adna Musa, na Musa, padahal wa'adna Musa, bukan na Musa. So qalqalah surah ini kita kena lantunkan dengan, jangan lantunkan ia seperti qalqalah kubra. Wa id wa'adna laqad kafara, jangan laqad kafara. Itu qalqalah surah. Kesalahan-kesalahan itu kita cuba elakkan supaya qalqalah surah ni jangan terlalu beratkan daripada qalqalah surah. Nama pun qalqalah surah kecil. So jangan berat laqad kafara. Tidak boleh begitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang qalqalah ya. Kutub Jad tadi itu. Kutub Jad. Sebelum ni Ustaz ada juga Ustaz Tirmizi berkongsi tentang apa cara mudah nak ingatnya apa? Baju dah kotor ya. Baju dah kotor. Baju dah kotor. Bajim kotor dah ya. Pusing-pusing kat situ jugalah hurufnya ya. Jadi itu adalah bacaan untuk kita baiki dan terus kita baiki untuk sama-sama kita mendalami lagi apakah kandungan daripada Al-Quran. Dan kita akan menyambung pada halaman 120 ini dengan bacaan pada ayat 74 hingga ayat 76. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. So sama-sama kita membaca baki daripada muka surat ke-120 ayat 74 hingga 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين
يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 74 Allah menyatakan mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon keampunan kepadanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Betul ke Allahnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang pada Ghafurur Rahim maksudnya. Dan nanti kita akan melihat sebenarnya apa maksud di sini Allah memanggil sebenarnya, ya, memanggil kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Sebenarnya apa yang berlaku ketika mensyirikkan Allah ialah kerana mungkin bagi setengah orang yang beragama Islam, saya pun dulu bila baca ayat ini rasa macam okey, kita tak mensyirikkan Allah jadi 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tapi sebenarnya Allah amat murka, marah kepada orang yang syirik. Kerana apa? Sama ada jelas khafi ataupun jali ustaz, ya, yang tersembunyi, pasal ia berkaitan dengan cara fikir. Bila seseorang itu mensyirikkan Allah, dia tidak meletakkan kebenaran dalam cara dia berfikir, kebenaran sebagai paling tinggi. Kesannya apa? Dia terjelma dalam kehidupan seharian, cara berfikir pun tak betul Ustaz. Dia mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal. Itu sebabnya dalam agama Kristian pun bila dia dah mula ada Kristian, dia ada paling kurang 200 mazhab dalam agama Kristian. Dalam agama kita mungkin kita ada mazhab tapi bukan mazhab akidah. Kita mazhab dalam ibadah itu lain, ya, mungkin Maliki, Syafi'i dan sebagainya. Tetapi dalam Kristian 200 mazhab itu adalah mazhab akidah. Ada yang cakap 3 dalam 1, 1 dalam 3, ada yang kata yang ketiga itu adalah Jibril, Holy Ghost, ada yang kata Maryam adalah yang ketiga, sebagai ibu Tuhan. Jadi banyak sangat mazhab dalam akidah kepercayaan Tuhan. Jadi cara berfikir syirik ini dia menjejaskan, mengganggu, dan Allah kata afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunah. Dalam hidup kita sebagai seorang Islam pun dia kadang-kadang boleh termasuk elemen syirik ini ustaz, ya. Melihat kepada peraturan Allah ini tak penting. Ya, mula dia percaya Allah, ya, dari segi akidah, tapi dari syariatnya dia kata arak ini sebenarnya tak apa dijual, kan. Bila ada orang kata janganlah jual, pasal apa? Pasal ia memberi kesan dalam agama Kristian yang original, Yahudi original, tidak ada arak. Tetapi kerana sentimennya, kerana kita kena menjaga pelbagai kaum, bukan kerana nak menjaga anak Puan Sugu, Puan Ah Chong kepada Puan Aminah, bukan kerana nak jaga nyawa, tetapi kerana nak menjaga keinginan orang tertentu ingin berhibur dan membina bisnes yang besar dengan arak. Maka ada orang yang boleh pula tak setuju kita mengehadkan, ya, penjualan arak di tempat-tempat yang tertentu. Jadi ini cara berfikir begini, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini datang daripada mana? Datang daripada bila merasakan peraturan Tuhan ini tak penting. Yang penting jaga hati manusia, ya. Dan ini yang berlaku kepada agama Kristian, ya. Ekstrimnya kepada agama Kristian bila mereka menukar-nukar isi daripada kitab. Mengapa? Kerana mereka ada interest, mereka ada keinginan tertentu. Pasal kalau tukar-tukar dia dapat banyak projek, Ustaz. Dapat banyak projek, ya. Bagi terutama Allah tegur sebelum ini kumpulan Rabbaniyun dalam kumpulan Yahudi, iaitu Rabbaniyun dan juga Ahbar. Mereka ini tukar-tukar, ya, sembunyikan beberapa ayat pasal kacau projek bisnes ataupun pendapatan mereka. Yang ini kita ingin pastikan tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time, kita sampaikan pada kawan kita, kalau ia datang daripada Allah, kita terima. Kalau kita rasa susah, kita kata susah dalam diri kita, tapi jangan sampai kita merasakan bahawa orang yang nak ikut Allah ini macam Taliban. Contohlah, ya, meletakkan label-label begitu, itu tandanya Allah kata di sini, mengapa tak nak bertaubat dan juga memohon istighfar pada Allah, padahal Allah amat penyayang, amat sayang kepada kita kalau kita minta ampun. Sekali lagi diingatkan pada ayat 75, mal masihu ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ya, Allah mengingatkan Al-Masih Ibn Maryam itu adalah rasul sama seperti rasul-rasul sebelum ini. Nabi Musa, ya, sama. Dia adalah manusia, Nabi Isa adalah manusia. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah perempuan yang amat-amat benar,
amat-amat menjaga kepada peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya ibu Tuhan. Itu Allah nak beritahu kat sini. Kana yakulani ta'am. Sifat yang dikongsikan oleh Nabi Isa dan juga ibunya ialah makan. Nampak simple je Ustaz ya, makan. Ayat ini kalau kata Fazrul makan, itu tak ada apa-apa ya. Tetapi kalau katakan Nabi Isa dan ibunya makan, itu menandakan apa? Mengapa makan? Pasal ada lapar. Kalau lapar itu tanda lemah. Kalau lemah itu bukannya Tuhan. Itu logik yang dibawakan dalam ayat ini. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikan kepada orang-orang yang diberikan ayat-ayat Allah, kemudian tengok apa yang berlaku kalau bila mereka ini berpaling. Allah SWT perhatikan ini untuk apa? Kerana sebenarnya bagi kita yang makin dekat dengan kebenaran, dengan Al-Quran, kita dapat tahu bahawa Allah, cara Allah nubayyin, menerangkan kebenaran amat mantap. Allah jelaskan demi satu kerana Allah sayang dengan kita. Allah terangkan satu demi satu. Tetapi kita kena perhatikan juga orang yang berpaling daripada kebenaran. Mengapa? Kerana kita nak ambil pelajaran daripada mereka. Jangan kita, tuan-tuan, anak kita jadi orang yang bila telah diberikan hujah betul, ya, tetapi lepas itu berpaling. Mengapa berpaling? Kerana ada keinginan sendiri lebih tinggi daripada Allah. Itu namanya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 76 ini Allah mengingatkan kepada kita tentang apa sebenarnya hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita baca sekali lagi Ustaz, ayat 76. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Ayat 76 kita baca sekali lagi. Itulah satu bentuk Allah Subhanahu Wa Taala firman, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, ata'buduna min dunillah, kenapa kamu nak sembah selain daripada Allah yang tak boleh bagi mudarat, yang tak boleh bagi manfaat. Kita baca sama-sama. Allahu Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'an wallahu huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain daripada Allah? Allah nyatakan pada Nabi Muhammad untuk sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, juga untuk kita sampaikan, ya, mengapa kamu menyembah yang selain daripada Allah. Kepada orang Kristian, mengapa sembah selain daripada ada Allah? Mengapa kena ada Isa di tepinya, ataupun Maryam, Mary contohnya, ataupun mengapa kena ada Jibril pula yang perlu disembah? Ini semuanya adalah utusan Allah, makhluk Allah. Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak memberi manfaat, ya? La yamliku lakum darran wala naf'a. Allah mengingatkan perkara ini kerana apa? Kerana bila menyembah kepada orang-orang yang kita kagum, Ustaz, ya, orang itu juga adalah manusia yang makan. Ya, dalam ayat sebelum ini kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 144 juga Allah menyatakan tentang Nabi Muhammad, ya. Wama Muhammadun illa Rasulullah. Rasul Allah yang juga berjalan di pasar. Ya, sebenarnya poin yang nak disampaikan di sini, bila kita bertemu dengan orang yang kita kagum, ya, kagum dari segi wah Nabi Isa, Nabi Muhammad zaman sekarang ni penceramah ke apa sebagainya, kalau kita kagum, kita kena ingat bahawa dia juga adalah makhluk Allah. Jangan dipuji sampai dipuja. Dipuji tu okeylah lagi, tapi jangan sampai dipuji, diangkat melambung. Kerana apa? Kerana dia masih lagi manusia biasa. Ada orang yang dia dululah Ustaz, ya, saya ada kawan bila tengok imam pakai seluar jeans. Okey. Kan. Ada setengah orang kata tak boleh terima bahawa imam pakai seluar jeans, pakai t-shirt, kan. Tapi sebenarnya dia masih manusia, kan. Kecuali lah kalau seluar jeans haram, okeylah, kan. Tapi kalau seluar jeans yang halal, maksudnya dia beli dengan duit halal, ahlan wa sahlan. Nak ceritanya masih manusia biasa. Dia cabarannya bila kita mengangkat seseorang, akhirnya dia makin tinggi, orang itu mungkin tak ada apa-apa sangat, tapi pengikutnya yang membuat ajaran-ajaran yang sesat.
ya, ajaran yang tidak betul. Yang ini perkara yang perlu kita beri perhatian, dan Allah beritahu kat sini mengapa nak sembah selain daripada Allah yang tidak memberi mudarat ataupun manfaat. Sama juga dalam hidup kita ini, kalau kita bercakap nak memimpin sesuatu organisasi, jangan takut kepada orang di sekitar, ya, asalkan membawa manfaat dengan panduan daripada Allah, ikut. Ya, kalau kita takut sangat dengan masyarakat kata apa, orang cakap apa kepada saya, kita ni kena ikut kepada orang itu orang ini, padahal Allah sudah pun mencipta kita tanpa bertanya kepada orang-orang ini. Allah beri kita yang terbaik, maka penting untuk kita bertauhid kepada Allah. Wallahu huwas samiul alim. Allah itu amat mendengar dan amat mengetahui. Allah tahu tentang apakah yang kita ada dalam hidup kita. Tak perlu kita pakai mediator, perantaraan, Ustaz, ya. Orang Kristian dia suka guna perantaraan. Kalau nak selamat, guna Nabi Isa. Ya, zaman sekarang ada orang kata, oh, boleh tak minta orang yang alim untuk tolong, ya. Tapi dalam masa yang sama kita juga boleh terus meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini peringatan yang membawa kepada situasi kita secara keseluruhan halaman 120 ini. Mari kita saksikan. Yang di sebelah kiri atas itu peringatan untuk bertaubat, ya, untuk orang Bani Israel ataupun Yahudi. Mereka kata no, tetapi bagi kita sentiasa bertaubat, dan kita kena ingat bahawa Nabi Isa itu bukan Tuhan, ya, dan lebih daripada itu Allah itu hanya yang satu. Dan paling kanan bawah itu bercerita tentang sebenarnya ada orang yang menerima ketauhidan, ada orang yang dia mengenepikan ketauhidan. Yang penting ialah kita terus mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini membawa kita kepada resolusi apakah yang boleh kita laksanakan selepas ini, lepas kita baca halaman 120 ini. Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, berhati-hati, ya, kesan dosa yang dibuat pada setiap masa. Berhati-hati, ya, kerana apa? Jangan anggap kita lepas, tidak ada bencana fitnah, pasti akan berlaku. Sama ada kita sempat bertaubat, Allah akan jaga, elakkan. Kalau tidak, ia amat berbahaya. Yang pertama. Yang kedua, elakkan perbuatan syirik yang akan menzalimi diri sendiri. Ya, syirik ini dia akan menggelapkan diri kita, menstreskan kita. Nombor dua. Dan nombor tiga, bertaubat segera jika tersilap dan terjebak perkara syirik ataupun kita utamakan manusia, kita merasakan peraturan Allah ini lebih rendah daripada peraturan manusia. Moga-moga Allah pimpin kita dengan doa. Kita baca bersama, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana antas syafi, ilahana antal kafi, يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض، يا من كفانا كل شيء أعذنا من سيء الأسقام، يا من كفانا، يا من كفانا، يا من كفانا كل شيء أعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء، وأن تحفظنا من كل وباء، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. Ya Allah, Tuhan kami, bersihkanlah hati kami, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kesyirikan, Ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah kesyirikan sebagai satu perkara yang paling kami benci dalam hati-hati kami, Ya Allah. Sungguh kami mengharapkan, sangat mencintai akan hidayah petunjuk-Mu, Ya Allah. Allahumma taqabbal taubatana, Allahumma taqabbal a'malana. Ya Allah, terimalah taubat kami, Ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat dan istighfar kami, amalan kami dan doa-doa kami, Ya Allah. Rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa kami mengikuti ikutan kami Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Berkatilah hidupkan kami, Ya Allah. Berkatilah kami semua, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita, Ustaz, ya. Dan inilah
apa yang kita ingin sampaikan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha di mana kita ingin menyebarkan rasa ingin bertaubat dalam masyarakat, dalam diri ibu ayah, dalam diri pemimpin di peringkat negara agar sentiasa bertaubat setiap hari, kerana inilah satu-satunya cara untuk kita mendapat keampunan dan disayangi. Ghafurur Rahim, bila Allah sayang kepada negara ini, maka sudah tentu Allah akan bantu kita pada tahun ini, pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada jam 5 petang, 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang sentiasa ingin harapkan pada tuan-tuan, kita doa bersama kita menjadi umat yang penuh dengan taubat pada setiap masa agar kita disayangi Tuhan. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.